Okey, Assalamualaikum. Dalam video ni kita akan tengok berkaitan dengan mekanisme gerak alih dalam haiwan. Okey, kita akan tengok dalam beberapa haiwan lah. Okey, haiwan yang pertama adalah ikan. Okey, jadi ikan ni dia ada turus vertebra juga. Dan turus vertebra dia kalau kamu tengok di tengah-tengah ni lah, dia adalah lurus. Okey, dan juga fleksibel. Bila dia fleksibel, dia mudah digerakkan daripada sisi ke sisi melalui pengecutan dan juga pengenuran otot yang kita namakan sebagai otot myotom. Okey, kalau kamu beli ikan yang ketul, kamu boleh nampak dengan jelas dia ada garisan-garisan, itu sebenarnya adalah otot pada ikan dan dia berbentuk W. Okey, dia punya sifat dia juga adalah antagonis, maksudnya dia berlawanan. Kalau satu mengecut, satu lagi mengendur. Jadi ini adalah untuk membolehkan pergerakan kepada ikan tersebut. Okey. Jadi kita akan tengoklah. Okey, apa yang berlaku? Okey, apabila otot myotom di sebelah kiri mengecut. Okey, kita tengok gambar dengan lebih jelas nampak di sini. Ni adalah pergerakan ni lah. Okey, pergerakannya kalau otot pada sisi kiri ni mengecut, dia akan tarik ekor ke sebelah kiri, yang di sebelah kanan pula dia akan mengendur. Jadi ekor dia akan kibas ke kiri. Okey, kemudian kalau otot sebelah kanan dia mengecut, dia akan tarik ekor ke sebelah kanan. Okey, dan ekor mengibas ke kanan. Pergerakan ni dia akan menyebabkan ikan tu dia bergerak ke hadapan lah. Jadi dia punya ekor dia kibas ke kiri dan juga kanan. Dia bergerak macam ni lah. Kalau kamu biasa bela ikan, kamu akan nampak pergerakan ikan kiri ke kanan. Okey, kemudian kita nak tengok pula yang kedua adalah burung. Okey, kita nak fokus kepada mekanisme terbang lah, penerbangan. Okey, dekat burung juga dia ada otot antagonis yang besar dan kuat pada dada burung untuk membantu mengibaskan sayap atas ke bawah. Kalau tadi ikan kiri ke kanan, kalau burung di atas ke bawah. Jadi kita tengok di sini, di sini bahagian tengah ni, sini adalah sternum. Okey, kemudian dia ada tulang dekat sayap dia ni. Okey, kemudian dia ada pectoralis major. Otot di sini pectoralis major dan pectoralis minor di bahagian dalam ni. Okey, apa yang berlaku adalah apabila pectoralis major ni dia mengecut, dia akan tarik sayap ke bawah. Ingatlah, benda yang mengecut dia akan tarik benda tu ke dia lah. Okey, jadi bila yang ini mengecut, yang satu lagi akan mengendur. Pectoralis minor dekat bahagian atas ataupun dalam dia akan mengendur. Yang ini untuk menurunkan sayap. Okey, untuk naikkan sayap pula, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Pectoralis major ni pula dia akan mengendur, manakala pectoralis minor dia akan mengecut dan dia akan tarik sayap naik ke atas. Dan tekanan udara dia akan memberikan daya tujahan ke atas. Jadi dia boleh terbang ke atas lah. Okey, sebab tu burung kalau kita tengok dia turun bawah, turun naik. Itu adalah pergerakannya lah. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya adalah cacing tanah. Okey, cacing tanah ni rangka hidrostatik yang cikgu bagi tahu tadi ya. Pengecutan dan pengenduran otot lingkar. Dia ada satu otot lingkar. Okey, satu lagi pula adalah otot membujur. Dia akan bergerak secara selang-seli. Jadi dia akan menghasilkan gelombang peristalsis. Peristalsis tu adalah pergerakan macam yang berlaku pergerakan makanan di dalam kita punya salur pencernaan. Okey. Jadi kita tengoklah apa yang berlaku sebenarnya secara detail. Okey. Nombor 1, kita tengok di sini otot membujur pada posterior. Kita tengok di sini otot membujur bentuk dia macam ni. Otot membujur bentuk dia macam tu. Kena ingatlah. Okey, jadi otot membujur pada posterior mengecut dan otot lingkar mengendur. Dia masih lagi antagonis lah. Jadi cacing tanah dia akan jadi pendek dan lebih tebal. Kamu boleh nampak. Keta di segmen. Ni keta ni dia macam kaki. Dia macam bulu-bulu dekat setiap segmen. Ni segmen belahan ni yang kamu nampak ada garis-garis ni. Segmen 1, segmen 2, segmen 3. Okey, keta di segmen posterior mencengkam tanah. Yang ni dia akan pegang tanah, nampak tak? Okey, manakala kita di segmen anterior, dia nak bergerak ke depan kan? Akan dilepas. Posterior ni belakang, anterior ni hadapan. Okey, otot lingkar macam ni pula bentuk dia. Ni otot lingkar.
Panjang macam tu. Otot lingkar pada segmen anterior mengecut dan otot membujur mengendur. Cacing tanah menjadi lebih panjang dan kurus. Segmen anterior memanjang ke hadapan. Dia panjang dekat depan ni. Jadi yang keempat, kita di segmen anterior pula dia akan cengkam tanah. Manakala kita di segmen posterior dilepaskan. Yang ini adalah cara cacing tanah bergerak. Dia bergantung kepada otot membujur dan otot lingkar. Okey, kemudian kita nak tengok pula belalang. Untuk ni tindakan melompatlah dalam belalang. Okey, otot antagonis belalang dia ada flexor yang kita belajar tadi dan juga extensor. Okey, yang melekat pada permukaan dalam rangka luar. Belalang dia ada rangka luar lah sebab tu keras di bahagian luarnya. Okey, otot flexor nombor satu, membengkokkan satu sendi manakala otot extensor melurus. Flexor bengkok, otot extend dia akan lurus. Kaki belakang belalang yang panjang dan berotot diadaptasikan untuk melompat. Memang kita nampak dekat belakang ni lah. Okey, belalang melompat ni, kaki yang tinggi ni, panjang ni. Okey, dalam keadaan rehat, apa yang berlaku adalah otot flexor di bahagian bawah ni ya. Otot flexor di bahagian atas kaki belalang, mengecut. Jadi dia akan tarik kaki belalang lah. Okey, ngecut dan kaki belakang ditarik ke arah badan. Nampak? Tarik ke arah badan. Dia kecut, benda yang kecut dia akan tarik ke arah dia. Dalam kedudukan ini, kaki belalang dilipat dalam bentuk Z. Z, nampak macam Z kan? Dan bersedia untuk melompat. Macam ni. Okey, kemudian yang kedua, apabila otot extensor pula mengecut dekat bahagian atas ni, dia akan tarik ke atas dia. Kaki belakang melurus. Dia tarik ke bahagian dia. Seterusnya, kaki yang melurus menghasilkan lentingan yang menolak belalang ke hadapan dan ke udara. Okey, jadi habislah tentang 3 haiwan yang kita tengok. Ikan, kemudian kita tengok burung dan juga kita tengok belalang. Cacing. Ada 4 lah cacing satu lagi. Okey, jadi kita nak tengok yang terakhir. Cikgu combine saja di sini adalah isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Jadi yang paling famous sekali yang berkaitan dengan rangka adalah osteoporosis, osteomalacia, artritis dan skoliosis. Cikgu percaya ada di antara sakit-sakit ni, isu kesihatan ni yang kamu pernah nampak lah di luar. Okey, jadi kita tengok yang pertama adalah osteoporosis. Okey, penyakit yang dicirikan oleh tulang yang lemah dan mudah patah. Senang kita cakap, tulang osteoporosis ni pesakit dia ada tulang yang rapuh. Okey, biasanya dia meningkat ikut usia lah. Bila usia kita meningkat, kita akan hilang kalsium daripada tulang lebih tinggi berbanding kadar penyerapan. Sebab itulah bila kita dah tua, kita punya jisim tulang akan hilang, ketumpatan pun akan kurang. Sebab itulah ada banyak susu yang diwar-warkan perlu diminum apabila kita meningkat. Sebenarnya bukan susu tu, bukan untuk orang tua. Sebenarnya kita kena minum apabila umur kita makin meningkat lah. Seeloknya 30-an ke atas. Sebab susu tu memang, kalau macam susu yang untuk tulang tu memang khas kan, ataupun dia tinggi kalsium. Okey, jadi antara faktor penyebab osteoporosis, dia kurang bersenam. Bila kita makin tua, biasanya kita kurang bersenam. Kurang pengambilan kalsium, fosforus dan juga vitamin D. Vitamin D ni kita boleh dapat sebenarnya daripada cahaya matahari. Tapi dia perlu didedahkan dalam masa yang tertentu lah. Okey, osteoporosis memang lazimnya adalah kalangan wanita. Okey, memang kebanyakan wanita lah yang ada osteoporosis yang telah putus haid sebab hormon dia dah berbeza. Okey, hormon estrogen dia akan menurun. Jadi, hormon estrogen ni dia terlibat dalam metabolisme ataupun pembentukan kalsium. Okey, yang membantu penyerapan kalsium dan mengurangkan kehilangan mineral daripada tulang. Okey, aras estrogen ni sangat penting lah. Jadi kalau kata estrogen ni dah tak berfungsi macam biasa, dia akan menyebabkan osteoporosis. Nampaklah ni. Kamu boleh nampak. Tulang normal. Okey, ini gambar tulang normal. Kamu nampak jisim tulang berkurang mengikut usia seseorang. Yang ni masa muda, ni pertengahan umur, ni makin tua. Okey, sampai bengkok lah sebab dia kurang dia punya kepadatan ni, dia boleh bengkok. Okey, kemudian kita nak tengok osteomalacia pula.
Osteomalasa ni keadaan tulang lembut sebab kurang kalsium, kurang fosforus dan kurang vitamin D. Dia berlaku dalam kalangan orang dewasa. Dia bukan macam tadi bila makin tua kan. Kali ni dewasa, khasnya dalam kalangan perempuan yang hamil. Sebab perempuan yang hamil ni dia memerlukan kalsium yang banyak. Dia perlu diet kalsium yang tinggi sebab dia berkongsi dengan baby. Okey. Jadi kemudian kita ada juga penyakit riket. Yang ni kamu tahulah penyakit riket ni tulang kaki membengkok sebab kekurangan yang kita belajar sebelum ni, kekurangan kalsium. Okey, kekurangan kalsium, fosforus. Okey, artritis. Ni penyakit artritis dia dekat sendi ya. Berlaku dalam kalangan warga tua. Okey, sejenis artritis yang lazim berlaku dalam kalangan warga tua adalah osteoartritis. Okey, yang mana kita kurang bendali synovial. Tadi kamu dah belajar kan, bendali synovial ni adalah sebagai pelincir. Dan kehausan rawan dalam sesetengah sendi. Sendi ni adalah penghubung antara tulang dengan tulang lah. Jadi rawan dia akan jadi nipis dan ligamen memendek serta hilang dari kekenyalan. Okey, jadi sendi lutut dia akan bengkak, dia akan rasa sakit. Kamu tak boleh nak gerak kan ya? Bila kamu gerak, dia bergeser antara tulang tu, dia bergeser, kamu akan rasa sakit. Dia akan bengkak. Okey, jadi dia akan jadi menyukarkan kita punya pergerakan lah. Okey, yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis daripada nama dia S. Tulang belakang membengkok bentuk S ataupun C yang kita namakan sebagai bongkok sabut ataupun setengah. Ni kita boleh nampak dia kadang-kadang dia sengit macam ni badan dia. Okey, disebabkan oleh faktor genetik atau pertumbuhan tulang belakang yang tidak normal semasa akil balik. Okey, rawatan yang sesuai untuk mengalami individu yang mengalami isu kesihatan berkaitan sistem otot rangka. Ubahlah kamu punya gaya hidup, pemakanan. Ini kita boleh tengok pembedahan pun boleh sebenarnya. Bergantunglah kepada tahap keterukan tu. Okey, amalan untuk jaga lebih baik daripada sebelum kita buat rawatan, seeloknya kita mencegahlah. Okey, jadi cara dia yang pertama, duduk dengan postur badan yang betul. Okey, memakai pakaian yang sesuai. Maksudnya tidaklah pakai pakaian ketat, terutamanya waktu malam. Janganlah kamu waktu malam kita sedang membesar, kamulah yang sedang membesar. Janganlah pakai pakaian yang ketat. Pakai pendek kan. Nak besar macam mana? Bentuk dia akan dia juga akan mempengaruhi bentuk tulang. Kemudian senaman, gizi yang seimbang, lah. Maksudnya ada semua nutrisi yang diperlukan. Okey, ini kita tengok sikit bidang kerjaya ortopedik. Dia adalah bahagian doktor tulang lah, biasa kita panggil doktor ortopedik. Okey, jadi yang ni kita tengok bahagian yang terakhir. Kesan postur badan yang tidak betul semasa menggunakan telefon. Sakit kepala. Siapa yang selalu tengok telefon, dia tahu dia akan rasa sakit kepala, sakit bahu dan juga leher, kesukaran bernafas dan sakit tulang belakang. Okey, jadi itu saja untuk bab 14. Kita dah habis. Nanti kita akan sambung dengan bab yang terakhir iaitu bab 15.